Menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 142. Kita masuk surah Ar-Rahman Makkiyah. Surah Ar-Rahman, yang surah ini terdiri daripada ayat-ayat Makki, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Dan surah Ar-Rahman ini adalah surah yang diturunkan selepas daripada surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, surah Ghurup. Dan di antara isi kandungan surah Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kat kita, kata Allah yang cipta kita. Dia nak abangnya tu, kita ni Allah yang buat. Dia nak kena abang, pasal kadang-kadang lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu dalam surah Ar-Rahman ini, kata selepas Allah cipta kita, selepas kita lahir ke dunia ni, Allah yang ajak kita bercakap. Ni kita keluar mai kita boleh bercakap ni, Allah ajak. Dengan berapa ribu bahasa dok ada dalam dunia ni, Allah ajak semua. Bukan orang Arab saja Allah ajak. Orang Melayu dengan rumpun Melayu ni, Melayu Jawa, Melayu Banjar, Melayu macam-macam, Allah ajak bahasa-bahasa kita ni. Surah ni nak bagi tahu kat kita benda ni. Dalam surah ni Allah nak cerita, kata seluruh makhluk ciptaan Allah dia ada expiry date dia. Seluruh makhluk. Makhluk ni apa tuan-tuan? Benda yang kena cipta. Manusia ke, menatang ke, pokok ke, bukit bukau ke, apa juga, alam cakrawala, matahari, bulan, bintang, apa pun, semua ni makhluk. Benda yang kena cipta. Semua makhluk akan binasa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak cerita benda-benda ni dalam ayat yang kita nak baca sekali lagi. Dan yang menariknya surah Ar-Rahman ini ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ulang satu ungkapan sampai 31 kali. Apa ungkapan dia? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang. Pasal apa Allah ulang sampai banyak tu? Allah cerita dulu, dia bagi apa kat kita. Dia cerita nikmat hak dia bagi kat kita ni, dia cerita one by one, satu persatu. Dia cerita apa hak dia bagi kat kita. Selepas dia cerita semua benda ni, dia tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia kata, maka nikmat Tuhan hak mana satu yang kamu nak dustakan? Selepas aku bagi semua dekat hang, hak mana yang hang nak deny, hang nak nafikan kata hak ni Tuhan bagi? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan start macam tu. Bermula Tuhan Ar-Rahman itu mengajar dia akan Quran kepada mereka yang dikehendaki baca dan dikehendaki fahamnya. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia start ayat, dia start dengan nama dia, Ar-Rahman. Itu nama dia. Tuhan yang maha pemurah. 'Allamal Quran. Quran yang kita duk baca hari-hari ini, Allah yang ajar. Dalam 30 juzuk Quran, dalam 6,000 ayat lebih yang ada di dalam Quran ni, semua tu terkandung segala rahsia langit, bumi dan segala-galanya. Allah ajak kepada manusia ni. Bukan sahaja Allah ajak kita bagi reti baca, Allah ajak kita bagi faham. Allah bagi dekat kita kekuatan untuk nak mengamalkan tuntutan ayat itu. Begitu. Maka ilmu yang ada di dalam Quran itu, dia kata ilmu zahir dan ilmu batin. Ada semua dalam Quran ni. Firman Allah, khalaqal insan 'allamahul bayan. Telah menjadikan Allah akan manusia. Dia beritahu, manusia jangan sekali-kali ingat dia jadi sendiri. Allah cipta dia. Izin Allah, maka dia ada di atas muka bumi ini. Dia minta ke, dia tak minta ke, dia mau ke, dia tak mau ke, Allah nak dia ada atas muka bumi, dia ada. Dia tak bolehlah lepas keluar dia kata, awak ni Tuhan, aku tak minta lahir ke dunia ni pasal
Tak boleh. Allah mau hang ada, hang ada. Begitu. Maka mengajar akan dia kenyataan yang membezakan antara kemanusiaan dan kebinatangan. Allah jadikan manusia, dia hantar rasul dia mai, dia buat turun pula kitab untuk kita ikut. Allah mau manusia ni jadi manusia. Allah tak mau manusia jadi binatang. Pasal apa? Pasal Allah sudah cipta binatang. Binatang dengan kebinatangannya. Manusia mesti ada kemanusiaannya. Begitu. Maka Allah jadikan manusia itu bertutur dan berakal. Yang Allah tak bagi dekat binatang ni, Allah bagi dekat manusia. Manusia boleh bercakap, manusia ada akal, boleh fikir. Allah bagi. Yang dapat ma'rifah, yang ni dapat kenal Tuhan yang menjadikan dia, dan dapat ma'rifah, yang ni dapat kenal akan dirinya yang kena jadi. Dia bila Allah jadi dia kena kenal dia siapa, dan dia kena kenal Tuhan dia. Apa yang berlaku kepada Firaun? Dia terlupa. Kata dia ni makhluk Allah cipta. Dia duk berasa lagu dia Tuhan. Maka kerana tu dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Ana uhyi wa umit. Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati orang. Firaun sudah lupa. Kata dia makhluk ciptaan Tuhan. Dia berasa dia Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala peringat dalam surah Ar-Rahman. Allah kata manusia bila aku dah bagi Quran dekat dia, dia kena kenal diri dia siapa. Dia kena kenal, kata dia ada Tuhan. Tuhan dia ni macam mana? Dia kena kenal. Baik. Dia kata dan ketahui hukum agama Tuhannya dan kerja yang membawa maslahat dan membawa mudarat kepada dirinya dan lainnya. Dia kena boleh beza. Kalau buat lagu ni manfaatkan mudarat. Kalau buat lagu ni manfaatkan mudarat. Dia kena boleh beza. Itu yang dalam fiqh dia kata mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya orang yang boleh beza baik buruk. Boleh beza di antara hitam putih. Boleh beza antara laki-laki perempuan. Itu orang mumayyiz. Kita kena ada sifat ni, sifat mumayyiz. Kalau aku buat yang ni baik ke tak baik kesudahan dia. Itu kita kena fikir. Maka segala ajaran itu ada dalam Quran. Yang Quran itu sebenar-benarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan. Quran ni nikmat, dia kata. Orang yang duk rajin baca Quran, kalau dia tak faham pun dia boleh rasa nikmat Quran ni. Apa dia? Tenang. Tenang, rasa tenang. Rasa tenteram, nikmat. Tuan-tuan, kalau kita susah, Quranlah ubat dia. Saya masa kena rehat saat dalam dulu ni, teringat Quran. Sebelum mereka bagi kebenaran masuk mai Quran nak baca tu, hak mana hak kita hafal baca. Tuan-tuan, dia baca yang tu ubat. Baca, dia mai tenang. Kalau tak ada, Allah tak tahu apa jadi. Bila dapat pula mushaf Quran tu baca, Allah yang mengetahui. Memang Quran ini setidak-tidak nikmat Quran ni apa dia? Tenang kita ni. Jadikan diri kita tuan-tuan, kok mana cerita pun satu hari mesti sekali baca Quran. Kok mana cerita pun. Kalau tak dan baca lepas subuh, carilah lepas asar ke, carilah lepas zuhur ke, ataupun dah tak ada masa punya sibuk kita ni sebelum tidur baca. Selain daripada surah